إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وفتوحاتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام والبلاء والوباء والغلاء والفحشاء والأمراض والمصيبة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan haji, pemerhati hajah, muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah sekalian. Puja dan puji syukur selayaknya kita panjatkan kehadrat Allah Ta'ala yang telah memberi kita nikmat. Walaupun nikmat yang itu kita telah kecap tiap-tiap hari. Dan kesyukuran yang kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala juga tak mencukupi dibandingkan dengan nikmat yang kita terima. Namun Allah yang bersifat maha pengasih lagi maha penyayang, maha kurnia, memberikan kita nikmat kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat fikiran, nikmat kelapangan masa sehingga kita boleh berada di dalam majlis ilmu yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, pesanan juga daripada jawatan kuasa berwajib berkaitan dengan agama, Jabatan Agama Islam Melaka, yang bertungkus lumus tak sudah-sudah memikirkan bagaimanakah bentuk peribadatan yang kita perlu jaga, yang dipahami sebagai SOP bagi mereka yang dibarir dan masjid. Kita semua sedia maklum. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-8 Kitab Idaman Penuntut pada Menghuraikan yang Kusut dalam tajuk Wuduk. Masuk kita pada bab yang baru iaitu sunat-sunat wuduk. Maklumlah tuan-tuan, sunat-sunat wuduk ni seperti yang saya katakan pada minggu lepas, dia akan menampal mana-mana kekurangan yang ada pada wuduk kita yang fardu-fardu. InsyaAllah. Kita sambung tuan-tuan ni di muka surat yang ke-8 ni, iaitu masalah ke-10, sunat-sunat wuduk. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim waktu hendak memulakan basuh tapak tangan. Sunat membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim lebih dahulu. Selain pada Bismillah, saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab syaitan ni memang tak suka kita ambil wuduk. Dan pahala kita berwuduk sentiasa ini juga adalah besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada A'udzubillah dan Bismillah, kita boleh tambah lagi tuan-tuan kalau suka. Iaitu dengan bacaan selepas Bismillah, dibaca pula Alhamdulillahi alal islami wa bi ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'i tahura wal islami awra. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini dia doa yang kita baca seperti doa yang sebelum sembahyang lagi.
Jika tinggal membaca bismillah pada permulaannya sekalipun, terlupa baca. Tadi kita boleh teruskan dengan bacaan doa yang tadi. Walaupun sengaja. Sengaja pun tak apa. Sebab hukumnya adalah sunat. Sunat dibaca pada pertengahan tentang doa tadi. Tetapi tidaklah dituntut membacanya lagi apabila telah selesai wudu. Apa ni? Doa yang dimaksudkan tadi. Bismillah, auzubillah. Sampai habis wudu pun terlupa. Tidaklah dituntut untuk kita membacanya. Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga pergelangannya sebelum berkumur-kumur. Ambil masa untuk kita basuh tapak tangan hingga ke pergelangan. Ketiga, berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut. Sama ada diedarkan atau tidak. Yang eloknya diedarkan kemudian diluahkan. Ini yang kita dah biasa amalkan lah tuan-tuan. Kita kumurkan, masukkan dalam hidung tu ke gigi kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Boleh je kalau kita nak sampai ke tengkak, ke tekak untuk kita keluarkan barang-barang yang kita baru lepas makan. Yang ketiga, yang keempat, menyedut air ke dalam hidung. Sama ada dihisap air itu ke pangkal hidung dan dikeluarkan ataupun tidak. Boleh je. Hukumnya sunat. Buat begitu 3 kali. Berturut-turut dengan sekali jalan. Begitu lebih baik daripada berasing-asing antara berkumur-kumur dan sedut air ke dalam hidung. Masa kita kumur-kumur tu terus saja kita masuk air dalam hidung pun boleh. Itu yang paling baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun kalau kita nak asingkan pun tidak mengapa. Asalkan seelok-eloknya kita elakkan daripada berlakunya pembaziran penggunaan air. Seterusnya, yang kelima, menyapu seluruh kepala. Kalau tadi kita belajar masa rukun wudu, menyapu kepala saja kan. Maka sunat kita menyapu seluruh kepala. Sekiranya orang yang berwudu itu memakai serban atau songkok atau sebagainya dan ia tidak berkehendak membuka benda-benda itu setelah disapu sebahagian atau sedikit daripada kepalanya, memadai. Dapat juga sunat dengan menyapukan air ke atas serban atau songkok itu. Mudahnya tuan-tuan dan puan kita nak dapat pahala sunat berwudu. Boleh saja demikian. Kenapa tuan-tuan benda ilmu seperti ini kita kena belajar dalam kitab? Sebab bila kita mengaku kita dah tahu tentang sesuatu ibadat, wudu ni khususnya, bila kita nampak orang lain buat berbeza daripada apa yang kita amal, kita kata dia salah. Itu sebenarnya antara kepentingannya kita belajar dalam keadaan berujukan. Bila kita dah merujuk, ada rujukan, maka insya-Allah kita tak tersasar daripada landasan yang dah kita tahu. Walaupun berulang kali benda ni akan diulang, tapi bila kita tambah lagi pembacaan kita, tambah lagi pengajian kita, maka kita akan jadi sempurna apa yang kita dah tahu itu. Yang seterusnya, yang keenam, menyapu kedua-dua telinga sebelah depan dan belakang dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala. Caranya iaitu memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk
ke dalam 2 lubang telinga dan diedarkan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga. Manakala 2 ibu jari tangan diedarkan atas belakang 2 cupingnya. Kemudian tekapkan kedua tapak tangan yang sedia basah itu kepada kedua-duanya. Bermakna, masukkan jari dalam telinga, edarkan di sebelah dalam semua, kemudian tolakkan yang ibu jari di belakang sampai ke depan. Last kali tekapkan kat telinga begini. Begitu tuan-tuan. Itu sunat yang ke-6. Yang ke-7. Disebut diselat celah-celah janggut bagi orang laki-laki jika ia lebat. Kalau lebat, macam saya ni bukannya lebat. Tak ada. Memang tak tumbuh panjang-panjang. Orang rumah kalau nampak janggut kita ni dah berselirat ni, dia dah bising dah. Dia suruh kita betulkan. Trim. Walaupun dalam Islam dia suruh berjanggut sampai sekurang-kurangnya lebih daripada genggaman tangan ini. Maka tak sempat nak panjang tuan-tuan. Memang tak boleh panjang sampai situ pun. Demikian juga kedua-dua jambangnya yang lebat sideburn. Kalau lebat kena selat-selati. Gonyoh-gonyohkan dia. Macam sikat. Supaya sampai air. Sunat hukumnya. Dulu kita dah belajar bagaimana kalau janggutnya tebal. Maka memedai dalam bab rukun membasuh muka. Memedai dengan di sebelah luaran saja kalau dia tidak nampak kulit di bawah janggut itu. Itu menandakan janggut kita tu tipis kalau kita nampak kulit. Itu kena basuh habis-habis lah sampai ke dasar je. Kalau janggut kita tu panjang tak nampak dia punya kulit tempat tumbuh janggut tu. Maka itu dikira panjang. Cukup sekadar kita menyelati sebelah luar sahaja. Adapun janggut yang panjang bagi orang lelaki dan janggut yang lebat bagi orang-orang perempuan atau khunsa wajib disarut. Maknanya betul dipastikan air sampai. Supaya sampai air ke dalamnya. Iaitu dengan memasukkan jari di celah-celah dari di bawah janggut itu dengan jari tangannya. Kena pastikan dia kena gonyoh lah maknanya sampai ke dasar dia. Kalau ada pertanyaan daripada pengajaran saya ni tuan-tuan boleh PM saya. Dalam keadaan online ni kita tak ada ruang untuk pertanyaan. Macam selalu kita buat. Maka tuan-tuan boleh PM saya lepas kelas ke dalam masa seminggu ni ke kita PM sama-sama kita. Ataupun minta pengurusi ke setiausaha surau. Beritahu dia orang akan tanyakan kepada kita. InsyaAllah. Kalau perlu jawapan tu saya rakam, saya akan rakam untuk dimasukkan dalam grup surau kita ni. Seterusnya. Yang ke-8, menggosok celah-celah jari, 2 tapak tangan dan 2 tapak kaki. Itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu. Maka, jika tidak sampai air di celah-celahnya, melainkan dengan digosok seperti jari rapat-rapat yang tiada boleh masuk air di celah-celahnya, nescaya wajib digosok. Iaitu dia bukan lagi sunat, wajib digosok bagi nak memastikan air sampai di celah-celah tersebut. Cara menggosoknya pada tangan
pancarkan jari itu, maknanya temukan celah-celah jari-jari itu yang kanan kepada jari yang kiri yang sebelah atas atau sebaliknya. Dan temukan tapak dengan yang kanan dengan tapak yang kiri. Manakala menggosok pada kaki, gunakan kelingking dengan yang kiri masuk di celah-celah jari kaki kanan dan sebelah kanan terus hingga selesai pada kelingking jari kaki. Itu tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan akan rasa benda ni macam dah banyak kali dengar. Tak apa. Kita dah dapat ilmu. Kita akan tambah baik-baik. Mudah-mudahan tuan-tuan ya. Seterusnya yang ke-9. Diulang-ulang 3 kali basuh sunat hukumnya. Atau sapu tiap-tiap anggota wuduk yang wajib yang dibasuh. Atau yang disapu. Lepas dibasuh atau disapu. Yang wajib tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Dan memadai berulang itu pada air yang laju atau mengalir dengan 3 kali lalu. Dan pada air yang tenang dengan digerakkan 3 kali gerak. Makruh diperbuat lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya. Yang terbaiknya 3 kali lah. Setiap anggota wuduk kita letakkan 3 kali. Seterusnya yang ke-10. Oh tidak. Dalam perbincangan itu dikecualikan apabila waktu sudah suntuk. Kiranya diulang 3 kali, nescaya waktu habis. Ketika itu tidaklah dituntut diulang 3 kali. Hanya ada special case. Kalau dah memang lambat, maka kita ambil makjam. Jangan kita nak buat perkara-perkara sunat sehingga boleh menyebabkan kita tertinggal waktu. Yang ke-11. Berturut-turut iaitu mualat. Iaitu setelah selesai membuat satu perkara, terus buat perkara yang berikutnya dengan tiada berselang masa yang lama. Umpama telah selesai membasuh muka, tidak lama sekira-kira belum kering air basuh muka itu, terus membasuh tangan. Itu maksudnya tuan-tuan. Berturutan, tidak ada masa yang terluang kecuali keperluan. Demikianlah seterusnya pada anggota yang lain sehingga akhir anggota wuduk. Dan demikian juga dilakukan antara basuh yang pertama dengan basuh yang kedua dan ketiga. Difahamkan daripada hukum berturut-turut itu sunat. Maka jika seseorang tidak mengerjakannya dengan berturut-turut, seperti ia membasuh muka, kemudian berhenti beberapa lama, baru membasuh tangan dan seterusnya pada anggota yang lain dengan niat sambung hukumnya, sah wuduknya yang selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti itu. Jelas tuan. Senang aja.
Bila dah senang ni, dah faham, saya pun segera laju sikit lah benda ni. Hukum berturut-turut itu sunat. Ialah pada orang yang ada penyakit BC atau perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit dan daripada haid yang disebut sahibul darurah, iaitu orang yang sentiasa bermasalah. Adapun sahibul darurah wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut kerana mengurangkan banyak hadas yang keluar. Itu. Seterusnya, melebihkan basuh muka daripada had yang wajib yang disebut ghurrah. Dan melebihkan basuh tangan dan kaki daripada had yang wajib yang disebut, contohnya macam tangan ke siku, maka lebih sikit daripada siku. Muka begitu juga. Seterusnya, menghadap kiblat jika boleh. Kalau boleh, agak kiblat lah. Ya. Seterusnya, membaca doa selepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang telah kita sama-sama maklumi. Perbincangan kita berkaitan dengan sunat-sunat wudu. InsyaAllah sama-sama kita berusaha sedaya upaya kita untuk menyempurnakan amalan-amalan sunat ini agar seperti yang kita maklumi, wudu kita yang wajib dapat kita cover. Dapat kita tutup andai ada kekurangan-kekurangan. Namun begitu, kekurangan-kekurangan itu hendaklah kekurangan yang tidak diceritakan secara khusus. Kalau kekurangan itu boleh mencacatkan rukun-rukun wudu, maka itu bukan sunat namanya. Dia kena sempurnakan wudu yang kurang itu tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita bertemu lagi di waktu yang lain. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar secara online perbincangan dan kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah, wudu yang kita belajar ini dapat menyempurnakan kehidupan kita agar kita menjadi anak yang soleh, mendapat manfaatlah ibu dan bapa kita yang ada pergi dahulu daripada kita. InsyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab lah. Subhanallah bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.